Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar nak murid ustaz sekalian? Selamat Hari Raya Maaf Lahir Batin. Okey, sekarang kita akan menyambung pembelajaran kita di dalam bidang sirah, iaitu meneladani sifat tabligh. Okey, sebelum kita nak belajar ni, ustaz minta supaya anak murid ustaz sekalian dapat membuka buku teks Pendidikan Islam kamu. Buka muka surat 108. Ya, masing-masing buka muka surat 108 supaya kita dapat sama-sama mempelajari isi pembelajaran kita pada hari ini ya. Bagi tajuk meneladani sifat tabligh. Sifat tabligh. Ya. Okey, kalau kamu dah buka buku tu, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya kita dipermudahkan untuk mempelajari ilmu, diberi nikmat kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada segala mara bahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, dah bersedia semua? Okey, meneladani sifat tabligh. Kita kena teladani sifat ni. Apa dia sifat tabligh tu? Kan? Okey, sifat tabligh. Sifat tabligh, okey, bermaksud, tengok dekat kotak biru ni. Okey, semua nampak tangan ni. Okey, sifat tabligh bermaksud menyampaikan ya. Sifat tabligh itu maksudnya menyampaikan, kita sampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi. Para nabi-nabi kita ni ya, memang setiap nabi akan menyampaikan kepada umat mereka masing-masing. Kalau nabi kita nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi-nabi ni akan menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Kalau Nabi Muhammad tu, dia menerima apa? Al-Quran sebagai wahyu. Dan disampaikan kepada umat sehinggalah kepada hari ini. Kita lah umat Nabi Muhammad ya. Okey, tengok kotak yang nombor 2. Nabi Muhammad SAW gigih berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Apa yang Nabi sampaikan ialah ajaran Islam. Walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, umat Islam, kita ni bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Nampak? Seperti apa yang kamu tengah buat sekarang ni. Kamu sekarang ni tengah disampaikanlah ajaran Islam ni. Ya. Dan pada pelajaran pada pagi ini, kita akan tengok apa dia tentangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam nak menyampaikan dakwah Islam tu. Kan? Kalau tengok dekat muka surat 109 ni, kakak tu bertanya pada ayah dia, "Ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad SAW yang ustaz beritahu tadi." Lepas tu ayah dia jawab apa? "Bagus Siti," katanya. "Kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad SAW dengan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain." Nabi Muhammad SAW berpesan kepada umatnya. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, iaitu balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Ya. Sampaikan, okey, maksudnya sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Ya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kena ingat ni. Ikut ustaz baca, balighu anni walau ayah. Ya. Balighu anni walau ayah. Ruwahu Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Ya.
sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Maknanya walaupun kita bagi tahu satu ayat sekalipun, contohnya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu pun dah kira menyampaikan. Apatah lagi kalau kita bercerita macam-macam dekat adik-beradik kita, mak, ayah, kawan-kawan, yang berkaitan dengan ajaran Islam. Itu pun termasuk dalam sifat-sifat orang yang menyampaikan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok apa dia rintangan dan tentangan yang Nabi terima di dalam nak menyampaikan ajaran Islam ni. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Kita tengok muka surat 110. Okey. Pertama, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu berdakwah secara rahsia. Pada permulaan Nabi nak menyampaikan ajaran Islam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah pada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah memeluk Islam. Khadijah ni siapa? Khadijah binti Khuwailid ni adalah isteri Nabi. Ni semua yang rapat-rapat semua dengan Nabi ni. Lepas tu sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Mereka-mereka ni adalah sahabat-sahabat dan ahli keluarga Nabi. Apa dia cabaran ketika tu? Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, yang mana bapa saudara Nabi sendiri, bapa saudara Nabi kita Nabi Muhammad SAW ni, beliau tak nak menerima apa yang Nabi sampaikan, Abu Talib ni. Okey, pada ketika itu apa tindakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dengan amanah dan memikul tanggungjawab bertabligh, tidak berputus asa. Walaupun berbagai-bagai rintangan, Nabi tetap meneruskan menyampaikan ajaran Islam, walaupun macam-macam cabarannya. Bukan senang, Nabi pada tingkat awalnya nak menyampaikan dakwah, di mana dakwah disampaikan secara tertutup, rahsia, dan seorang demi seorang pada ketika itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika itu pun tak ramai. Ketika itu kaum musyrikin di Mekah lebih suka kepada ajaran menyembah berhala kerana mereka berasa ajaran itu lebih seronok, sebab dia orang bebas boleh buat apa saja, seperti minum arak, berjudi, berzina, anak-anak perempuan dibunuh sesuka hati mereka. Tapi apabila Nabi menyampaikan dakwahnya, benda-benda ni sebenarnya tidak boleh dilakukan, kan? Salah, Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW naik ke bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, peristiwa di bukit Safa ni, Nabi Muhammad naik ke bukit dan menyeru supaya orang-orang musyrikin beriman kepada Allah. Pada ketika itu kaum musyrikin dia sangat marah dan mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Abu Lahab, bapa saudara Nabi juga selalu menyakiti baginda. Bagai-bagai rintangan Nabi, untuk menyampaikan ajaran dakwahnya. Dan apa yang Nabi buat ketika itu, tindakan Nabi Muhammad SAW, Nabi sangat sabar. Nabi menerima rintangan itu dengan sabar dan menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nampak? Walaupun Nabi telah
dimarah oleh kaum musyrikin, dicaci dan dihina dan dipulaukan keluarga Nabi ini. Tapi Nabi tetap sabar, ya. Sabar untuk menyampaikan ajaran Islam dan sentiasa memikir, merancang strategi untuk Islam ni dapat tersebar dengan lebih luas. Kita hidup pun kena macam tu. Apa-apa kena sabar, ya. Sabar dengan apa yang ujian, apa yang Allah uji pada kita. Macam-macam. Kita hidup ni pasti takkan lepas daripada pelbagai ujian, ya. Bukan kita je yang menghadapi ujian, Nabi pun sama. Okey, kisah yang ketiga, peristiwa di Taif. Di Taif ni satu tempat di kawasan pegunungan sebenarnya. Kawasan Taif ni banyak kebun-kebun buah, ya. Kalau dekat Mekah tu. Okey, ketika masa-masa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam juga. Nabi sentiasa menyampaikan ajaran Islam bukan saja di Mekah saja. Di kota Mekah beliau berjalan, ya, di merata-rata tempat. Di Taif. Taif ni jauh sebenarnya daripada Mekah. Ya. Okey. Apa cabaran dia? Cabaran Nabi diejek, dihina dan dilontar batu sehingga cedera dan berdarah. Nampak? Sampai dilontarkan batu sehingga cedera berdarah Nabi ketika itu. Untuk semata-mata menyampaikan ajaran dakwah baginda, menyampaikan agama Islam ni. Apa Nabi buat? Tindakan Nabi. Nabi apabila menerima cabaran tersebut, Nabi semakin cekal. Nampak? Nabi ni adalah seorang yang tidak berputus asa. Semakin orang kuat lagi hentam je, lagi dia cekal. Nampak? Makin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Nampak? Sesungguhnya Nabi Muhammad ini sangat-sangatlah lembut orangnya. Dia berdakwah pun, nampak? Walaupun orang baling batu sebagainya, dia tak balas dengan kekerasan, tetap sabar. Ya, nampak tu. Apa-apa pun kita kena sabar. Ya, wa tawasau bis-sabr kan. Kamu dah baca surah apa? Wal-As kan? Dalam surah Wal-As tu, apa dia 4 golongan orang yang tak rugi tu? Pertama, orang yang beramal soleh, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang berpesan-pesan. Yang ketiga, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan inilah yang Nabi tunjukkan kepada kita. Nampak? Ketika beliau nak menyampaikan dakwah ajaran Islam pada suatu masa dulu, di awal-awal Islam nak dikembangkan. Yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Nampak? Pada waktu ni kalau kita tengok, Nabi ni dia berdakwah dah mula dah. Ya, secara terang-terangan. Di mana baginda mengutus surat dan menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Apa yang cabaran Nabi terima? Sebahagian besar daripada pembesar-besar ni tadi, dia pun menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengecam, memerangi umat Islam. Nampak? Pada ketika ini, orang yang tak suka dengan Nabi ni, dia bukannya saja menentang ajaran Islam, tapi mengencam untuk memerangi umat Islam. Dan tindakan Nabi pada masa itu ialah Nabi tugas dakwah diteruskan juga, walaupun menerima ancaman apa semua daripada pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin negara lain tu. Nabi tetap dengan tugas dakwah dia, ya, diteruskan, ya, dan negara Madinah perlu dikukuhkan, diperkukuhkan. Tu nampak tu. Kalau kamu tengok apa dia cabaran tadi, ini adalah 4 kisah, 4 contoh apa dia cabaran yang Nabi terima ketika hendak menyampaikan dakwah Islam. Nampak tu. Ketika awalnya nampak bapa saudara dia pun sendiri
tidak mahu ya mengikut apa yang Nabi sampaikan. Tapi Nabi seorang yang amanah, tetap memikul tanggungjawab untuk bertabligh, untuk menyampaikan dan tidak berputus asa. Nampak? Dan yang kisah kedua tadi, Nabi Muhammad ketika berada di Bukit Safa. Bukit Safa dan Marwah ni berada di Mekah ya. Bukit Safa ni di mana Nabi menyeru kepada penduduk-penduduk musyrikin Mekah pada ketika itu supaya beriman kepada Allah. Dan tapi dakwah Nabi tetap ditolak. Ada yang mencaci dan menghina dan memulaukan Nabi dan keluarga Nabi. Dan Nabi sangat Nabi punya tindakan tu, dia sangat sabar lagi dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah lebih meluas. Dan yang ketiga, semasa di Taif, baginda telah menyampaikan juga ajaran Islam. Dan apa yang berlaku? Nabi diejek, dihina, dan tindakan Nabi semakin cekal berdakwah. Ketika di Taif ni, Nabi semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Ketika Nabi di Madinah, ni Nabi berdakwah lebih lagi tu menyampaikan surat, mengutuskan surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara di Rom, Habsyah dan Farsi dan Mesir. Walaupun banyak pemimpin ni tak nak terima, dan dia pun mengancam untuk memerangi umat Islam, namun Nabi terus menyampaikan dakwahnya dengan berterusan. Dan negara Madinah pada ketika itu diperkukuhkan. Dan ketika Nabi berada di Madinah ni, Nabi telah berjaya mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar. Di mana apabila disatukan disatukan orang Muhajirin dengan Ansar ni, maka Nabi dapat memperkukuhkan lagi, menyampaikan ajaran Islam dengan lebih hebat Okey. Kenapa? Okey, seterusnya, apa dia kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh? Tu, tengok tu bawah Kejap Kejap. Okey, kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Apa dia kepentingan dia? Okey Kepentingan dia yang pertama, satu, ajaran Islam tersebar dengan luasnya. Walaupun pada permulaannya Nabi di Mekah menyampaikan dakwahnya secara rahsia-rahsia. Dan akhirnya ketika selepas peristiwa hijrah, Nabi berhijrah ke Madinah, dan Islam ketika itu di Madinah, orang Madinah dapat menerima ajaran Islam. Bagi mereka ajaran Islam ni agama yang baik. Benda yang baik mesti dah kita ikut kan. Takkan kita tak nak. Yang keduanya, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Nampak? Di Mekah sana tu, orang musyrikin tu masih lagi menyembah berhala. Tapi bila sampai ajaran Islam, agama menyembah berhala ni ditinggalkan. Di Madinah, umat Islam yang menerima dakwah Nabi ni semakin lama semakin ramai. Agama berhala tu pun ditinggalkan lah. Yang ketiganya, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Ini penting akhlak mulia ni. Kita sebagai orang Islam kena contohi sifat akhlak Nabi ni. Di mana ni adalah salah satu daripada akhlak yang mulia, iaitu menyampaikan. Jadi kamu nanti ingat, ada ilmu kamu sampaikan. Okey. Jangan kita ada ilmu, kita diam aja, tak nak kongsi-kongsi dengan kawan-kawan. Kita tolong kawan-kawan. Macam kamu di dalam kelas, kamu tolong kawan-kawan kamu, tegur kawan-kawan kamu. Itu pun dah dikira sebagai tabligh, menyampaikan. Seterusnya, amalan jahiliah
seperti menilik nasib dan menilik nasib dihapuskan. Tu. Menilik nasib ni adalah dia macam apa? Menilik nasib lah. Dia kata nak tengok apa-apa ni kan. Menilik nasib ni. Menilik nasib ni kita tak boleh. Kita kena percaya kepada qada dan qadar. Nasib kita, qada dan qadar Allah dah tentukan. Tak payah kita nak tilik-tilik nasib kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan ikut apa yang dilakukan oleh orang jahiliah ni. Banyak. Ya, menyembah berhala apa semua tu semuanya amalan-amalan orang jahiliah belaka tu. Ya. Okey. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ni hendaklah meneruskan tugas dakwah. Agar ajaran Islam dapat diteruskan, ya. Siapa lagi nak meneruskan ajaran Islam kalau bukan kita? Okey, anak murid ustaz sekalian, untuk latihan untuk pengukuhan, okey, kamu ustaz minta supaya kamu buka buku aktiviti warna purple tu. Ya, buka aktiviti warna purple, buka muka surat 106. Ya, buka muka surat 106 buku aktiviti tu dan cuba buat tu. Latihan tu. Ya, buat latihan ni muka surat 106 tu. Di mana kamu kena sesuaikan kisah yang kita dah baca tadi tu. Kamu baca balik, ya, buku teks ni. Kamu baca balik. Kalau kamu tak boleh baca, kamu buka balik video ni, ulang banyak-banyak kali pun tak apa. Baca ikut, ya. Dan cuba buat latihan dalam buku teks tu. Pada muka surat 106. Ya. Kalau boleh, nanti bila dah selesai menyiapkan latihan tu, kamu print screen, tangkap gambar, hantar di link Telegram yang Ustaz dah yang ada sediakan dekat dalam ni lah, ya, arahan ni. Okey, itu saja setakat ni. Ustaz mohon ampun dan maaf kalau sekiranya ada salah dan silap. Jangan terletih untuk belajar, ya. Sentiasa tingkatkan potensi diri, ya. Banyak-banyaklah bersolat, jangan lupa bersolat, ya. Kita ni dah berjaya kan, kamu pun dah habis berpuasa. Okey, kita teruskan cara pembelajaran kita yang baru ni. Masih sama jugalah, ya. Cuma semoga Ustaz doakan semoga kamu semua sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga yang tersayang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.